Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Selamat datang ke YouTube channel Harian Isnin Poligami. Dan untuk yang menonton di FB Live, apa khabar semua? Semoga semua sihat-sihat di pagi Ahad PKP yang keberapa ni. Alright, so kita teruskan. Untuk topik yang kita nak bawakan hari ini adalah topik isteri dambaan suami. Apa itu ciri-ciri isteri dambaan suami? Mira Insyirah, terima kasih kerana respon. Line clear. Azwin Syahida. Okay. Okay, ni ambil lah sedikit nota daripada madu pertama kat ini. Dia kongsikan lah. Dia tu ustazah. So dia menyampaikan lah dekat kami ni, adik-adik madu dia kan. Dia kata, dan ini juga yang kita masukkan kat dalam nota ni, juga di antara nota yang kita masukkan dekat dalam apa tu, modul poligami harmoni. Sebenarnya modul ni dah lama, kita orang dah start buat dah beberapa bulan lepas lah kita dah start buat. Dan insyaAllah kita akan coaching kan benda ni. Dan tajuk yang kita, modul yang kita coachingkan tu adalah poligami harmoni mengikut sunnah dan hadis. Mengikut Quran dan sunnah, mengikut Quran dan hadis. Itu kita coachingkan lah setakat ni, sebab ada satu permintaan daripada seorang sahabat wanita. Tapi ni untuk wanita saja, bukan untuk sahabat lelaki lain. Ni untuk sahabat wanita saja. Sebab memang ada satu request daripada sahabat kita, dia memang minta, Kak Yani boleh tak saya, sebab sebelum ni dia dah ambil coaching Kak ini yang lain, dia dah ambil yang terapi hati dengan fasa-fasa dalam poligami tu. Lepas tu dia kata, saya nak belajar apa itu poligami harmoni menurut Quran dan sunnah, menurut agama, dia kata. Bagaimana saya nak belajar. So that's why kenapa kami pecah kepala, kembangkan tulisan yang Kak ni pernah tulis tempoh hari lah. Poligami harmoni menurut agama tu, menurut Quran dan sunnah. So dari sisi wanita, bukan dari sisi lelaki, dari sisi wanita, apa itu poligami harmoni menurut sisi seorang wanita. Bagaimana kita untuk kita boleh membentuk keluarga bahagia kita, keluarga kita lah, bukan keluarga bahagia. Bagaimana kita boleh membentuk keluarga kita berdasarkan daripada Quran dan sunnah, sehingga terbentuknya keluarga yang tenang, dan tenang itulah boleh menuju ke alam bahagia. Gitulah. So kita teruskan antara ciri-ciri, sebab topik kita hari ni mudah je. Sebab Kak ini minta semalam kan tadi pendapat, sahabat kata, Kak Yani buatlah tajuk apa semalam. Seorang sahabat kita tu, tak ingat siapa namanya, dia kata bini keras kepala, bercakap macam petir, tak hormat suami. So dia minta komen tentang hal ni, dan Kak ini akan huraikan lah. That's why kenapa come out dengan ciri-ciri dambaan suami. Itu je tajuk Kak ini, ciri-ciri dambaan suami kan. Bukannya dambaan isteri kan Kak ini tulis tadi. Kelang kabut dah menulis. Okay. Sebab ramai sangat, untuk sahabat yang baru menonton, Kak ini sedang juga merekod apa yang kita bolkan pada hari ini dalam YouTube channel Kak ini, yang Hari Ini Isnin Poligami. Sebab senang nak cari sebenarnya. Kalau video yang FB Live ni dah habis-habis lah. Lepas tu lagi nak mencari balik tu susah kan. Ada orang yang ni mana dia dapat keratan video tu, tapi nak video penuh tu susah sangat nak cari dekat FB Live ni. That's why kenapa sudahnya Kak ini pun buatlah YouTube channel, supaya kat situ senang. Tekan je video, keluarlah semua video-video yang lama-lama kan. Alright. So isteri-isteri dambaan suami, ciri-cirinya. Siapa nak, kok ada yang nak berkongsi idea ke apa ke? Sebab hari ni ramai sangat wanita-wanita yang mahukan seorang suami yang bagus. Dia nak suami bagus, dia nak suami dia taat perintah Allah, dia nak suami dia level ustaz-ustaz, dia nak suami dia memberi nafkah yang baik pada dia, dia nak suami dia penyayang, dia nak suami dia romantis, dia nak suami dia apa lagi, tolong buang sampah, basuh pinggan, sirai baju dan sebagainya. Okay? Dia nak semua, dia nak suami dia semua. Package lengkap. Bukan dia je, Kak Yani pun sama. Kak Yani dulu pernah lah satu masa duduk teringin sangat, ya Allah, aku nak suami aku begini. Kak Yani senaraikan satu persatu, dan memang Allah pernah bagi pun. Apa yang Kak Yani minta tu Allah pernah bagi. 3 bulan.
3 bulan. Allah bagi exactly apa yang Kak Ini nak. 3 bulan. Selepas 3 bulan, Allah datangkan ujian. Kat situlah Kak Ini duk apa, lepas tu adalah berlaku turning point dalam hidup Kak Ini. Rupa-rupanya Allah bagi, bila kita minta, Allah memang bagi. Okay? Kita minta, Allah bagi. Tetapi Allah bukan bagi saja, tapi Allah datangkan ujian selepas itu. Dan Allah nak tengok bagaimana kita nak berespon, bagaimana respon kita terhadap ujian yang Allah bagi itu. Kan? Sebab tu ujian tu tak semestinya susah. Ada setengah tu senang. Bila senang, bila Allah dah bagi semua list panjang lebar dekat kita, kita pun lupa. Macam kat ini lah, lupa. Tak apa-apa nak bersyukur sangat. Allah dah bagi ciri-ciri suami yang kita nak tu. Duk seronok sangat lah. Pegang-pegang tangan, pergi tengok wayang bagai-bagai semua. Lepas tu Allah uji. Bila Allah uji dengan kesakitan, barulah kita menangis, merintih, merayu semula dekat Allah, minta ditunjukkan jalan dan sebagainya, kan? So ini kisah lama yang boleh dijadikan iktibar. That's why kenapa kita kena perhalusi dulu diri kita ni. Kita ni nak sibuk nak suami tu seperti yang kita mahukan tu lah, senarai panjang kita tu kan. Tapi bagaimana pula dengan suami kita? That's why dalam Al-Quran ada sebut, memang suami kita ni memang ada tanggungjawab dia. Memanglah. Dan tak dinafikan juga. Ramai je suami-suami dekat dunia ni yang tak menjalankan tanggungjawab dia tu. Dia tak buat pun. Dia tak jadi suami yang menjaga isteri. Dia tak menjadi suami yang melindungi isteri. Dia tak menjadi suami yang memimpin isteri. Dia tak jadi pun seperti itu. Tetapi dia juga mahukan isteri dia lain. Jadi dia mahu isteri dia seperti mana yang dia mahukan. So nota ini Kak Yani beri kepada kedua-duanya lah. Okay? Untuk sahabat lelaki juga Kak Yani bagi. Okay? Untuk sahabat perempuan pun Kak Yani bagi. Okay? Apa notanya? Notanya pertama, Quran sebut kita dia mesti vice versa. Dia mesti dua-dua. Dia tak boleh satu saja. Sahabat lelaki, sekiranya kalian mahukan seorang isteri yang punya ciri-ciri dambaan kalian, maka kalian perlu tingkatkan juga diri kalian untuk menjadi seorang suami dambaan isteri. Gitu. Okay? Bukan isteri je kena berubah. Suami pun kena berubah. So dalam urusan ini, ada seorang sahabat Kak ini tu, dia kata macam ni, Kak ini saya ni memang dah buat dah apa yang isteri saya nak tu. Saya dah buat dah. Yang si isteri pun samalah. Saya dah buat dah apa yang suami saya nak. Tapi masih lagi ada yang tak puas hati. Saya rasa kat ini suami saya ni macam ni. Oh, banyak sangat kau punya senarai, kan? Tapi sedarlah sahabat semua, walau bagaimanapun kita usaha, ia tidak akan sempurna. Tu yang siapa yang keluarkan statement tu, keluarga bahagia itu bukanlah keluarga yang sempurna, tapi kita lah ahli-ahlinya yang menyempurnakan kehidupan berkeluarga tu. Betul tak? So kita belajar. Apa itu ciri-ciri yang Allah minta seorang suami ada? Pertama, Allah nak suami itu menjaga. Suami tu kena menjaga. Nanti kejap lagi Kak ni ulas apa yang isteri nak, apa yang suami nak pada isteri. Allah nak suami tu menjaga. Ada orang dia jaga je isteri dia. Abang buat apa? Abang jaga awak lah ni. Jaga macam mana? Jaga macam ni. Allahu Akbar, kan? Jaga je macam tu je. Maksudnya si isteri tu pergilah cari cari rezeki sendiri, uruskan keluarga sendiri. Dia just tengok je, agak-agak isteri tu dah nak mati baru selamatkan. Tak maulah macam tu. Okay? Dia mesti menjaga ni dalam keseluruhan lah, seluruh aspek. Jagalah emosi, jagalah fizikal, jagalah. Bukan setakat jaga, kita kena melindungi. Kita kena lindung juga. Isteri ni dia banyak emosi. Korang pun tahu. Kak In tak payah cakap pun korang tahulah isteri korang macam mana, kan? Emosi bagai nak mati lah, kan? Kalau contohlah macam Kak Yani, kan, suami tu balik je, bukan giliran Kak Yani, suami tu jenguk lah sekejap, dah kira patut bersyukur lah, kan? Tapi jenguk je, cubalah duduk sekejap, tanyalah kita ni okey ke tak. Nampak tak? Isteri dia memang macam tu. Perangai bini ni memang macam tu. Perangai isteri-isteri ni tak kira lah macam mana pun, memang perempuan macam tu. So sahabat lelaki, korang kan perlu melindungi. Jadi korang kena sadarkan diri korang supaya korang kuat untuk menahan perangai bini-bini ni, perangai isteri-isteri yang na'uzubillah macam Kak Yani ni. Macam tu. Selain daripada itu, korang pun kena memimpin.
Di sinilah perlu pembaikan. Perlulah korang kena betulkan apa yang agak-agak lah, apa yang nak dipimpin. Waalaikumsalam Tuan Azli. Apa yang agak-agak nak pimpin isteri tu? Apa yang korang nak bawakan keluarga korang? Apa yang korang nak nak halakan keluarga korang tu ke mana? Ke mana? Ada orang dia nak poligami, dah ada calon, dah beratus calon dia kan. Barulah dia nak cerita dengan isteri dia yang dia nak poligami. Dia tak pernah pun cakap dengan suami dia yang dia nak poligami. Seumur hidup dia tak pernah cakap. Mula-mula kahwin dulu, awak lah, ayang lah satu-satunya cinta hati abang. Takkan ada orang lain, takkan ada wanita lain lagi. Ayang lah satu-satunya. Abang nak bersama dengan ayang, kita hidup semati sampai ke syurga. Lepas tu tiba-tiba korang cakap korang ada perempuan lain. Manalah dia nak terima? Faham tak? Jadi benda ni dia kena ambil masa. Masa tu adalah ubat. Keywordnya adalah masa itu adalah ubat. Kalau masa tu akan menjadi penawar yang terhebat dalam urusan menyantuni isteri tu tadi. Jadi korang kena sabar sikit. Memanglah susahlah sikit. Nur Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Hidayah Tri Sukma. Sedap nama dia. Okay. So bab ni nanti jangan risau kalau siapa lelaki-lelaki tu nak belajar bagaimana menyantuni isteri dengan baik. Jangan lupa tu kelas coaching untuk persediaan bakal suami untuk masuk alam poligami. Itu kelas untuk suami pula. Tu Kak ini sedang Kak ini sedang buat baru sikit lah, baru 2 topik baru siap, insyaAllah. Bila bulan depan kot boleh launch kot kelas-kelas untuk sahabat lelaki, persediaan berpoligami. Okay, seterusnya, setelah suami ni dah jaga isteri dia, dah lindung isteri dia, dah pimpin isteri dia, dah didik isteri dia kan. Ini untuk sahabat-sahabat lelaki yang memang ada kualiti ni. Memang tak dinafikan. Ada beberapa lelaki yang Kak ni jumpa, memang ada kualiti ni. Dia memang dah didik isteri dia, dah memang jaga isteri dia, dah memang lindung isteri dia. Nafkah cukup, nafkah zahir cukup, batin cukup. Dah didik agama, dah bawa ke jalan Islam dan sebagainya. Memang semua dah cukup. So, Quran kata apabila Allah jadikan tanggungjawab suami sebegini hebat, sebegini detail, maka Allah juga sebut lelaki-lelaki yang begini perlukan wanita-wanita yang mempunyai ciri-ciri ini untuk dihadiahkan kepada suami begini. Korang nak jadi hadiah kepada suami korang tak? Korang nak menjadikan diri korang hadiah kepada suami korang tak? Ke korang rasa, alah suami aku tu solat pun lambat, nak mengeluh pula. Tu tak nak. Okay, benda pertama yang kita kena buat adalah setiap kali kita nak mengeluh, nak mengutuk suami tu, nak mengumpat suami tu, kita kena istighfar dulu dan merasakan diri kita bukan bagus sangat, bukan baik sangat. Suami kita pun tak sempurna, kita pun tak sempurna. Kan Allah kata lelaki yang baik untuk wanita yang baik dalam Quran. So kalau lelaki yang tak baik tu, yang kita kata lelaki yang tak baik tu, dia masih lagi suami kita, itu bermakna kita juga sama tak baik macam dia pun. Cuma kita je kadang terlebih adjust diri kita, terlebih bajet bagus. Okay, so kita betulkanlah. Kita kena ingat, selagi kita masih lagi si isteri dia, si suami pun sama. Kalau kalian masih lagi menjadi suami dia, maka tandanya iman korang, kehidupan korang sama je. Allah kata, Allah tak mungkin janji kan, Allah tak mungkin salah kan. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik. So nanti ada yang kata, Kak Yani habis Asia dengan Fir'aun tu macam mana kan. Ada yang kata Nabi Nuh tu dengan isteri dia macam mana kan. Apabila berlakunya tidak sekufu dalam lelaki dan wanita itu, dia akan berakhirlah jodohnya begitu sahaja. Itu pandangan peribadi Kak Yani. Korang nanti kita sama-sama lah belajar. Maksudnya Kak Yani pun sama cari lagi dalil, cari lagi hadis, cari lagi Quran, atau cari lagi pandangan-pandangan ulama yang berkaitan dengan hal ni. Korang pun samalah. Bila dengar perkataan macam ni, jangan terima bulat-bulat daripada Kak Yani. So sama-sama kita belajar dan betulkan Kak Yani kalau Kak Yani salah, kalau Kak Yani salah dan silap lah. So
Mengikut pandangan Kak ini begitu. Apabila dan ada juga kan para ilmuwan yang selalu menukilkan, kalau tak solat, kalau penceraian tu berlaku kerana salah seorang daripada antara suami atau isteri tu tak solat. Kenapa dia sebut perkataan tak solat? Sebab solat tu tiang agama. Kalau orang tak solat bermakna agamanya tak ke mana-mana. So apabila salah seorang daripada sama ada suami atau isteri tidak menegakkan agama dalam rumah tangga, maka akan berlakunya penceraian gitu. Tu okey, selit-selit. Kak Yani boleh kupas sikit maksud sekufu tu? Allah. Sebenarnya kan Tuan Azli, saya bukan orang yang terbaik lah untuk mengupasnya. Boleh dengar cakap saya tapi jangan ikut. Jangan yakin sangat-sangat dengan ayat saya lah. Kita sama-sama belajar. Okey? Kalau saya salah, tolong betulkan. Sekali lagi saya ingatkan, kalau saya salah, tolong betulkan. Okey, kita sama-sama boleh dengar apa yang saya cakap tapi jangan percaya. Dan bila dengar saya cakap, dan pergi cari apa-apa hadis atau ayat Quran yang berkaitan dengannya. Dan kalau jumpa dan ternyata saya salah, betulkan saya tak ada masalah bab ni mengikut pandangan saya kan, sekufu yang dinyatakan itu adalah sekufu iman. Suami saya pun ada tegur, dia kata betul ke yang ni, ayat ni punya pendapat ni. Saya pun kata wallahu alam, tapi saya belum jumpa lagi ayat yang boleh yang boleh menolak lagi pandangan saya, pandangan peribadi saya ni lah. Sebab saya merasakan dia sekufu iman. Sebab tu kenapa keluar perkataan yang ya contoh kan, apabila sebab kita ni akan menjadi suami dan isteri sampai ke syurga. Dan ada pandangan kata kalau kita jadi isteri tu kita akan bersama-sama dengan suami yang terbaik hingga ke syurga. Tak kira lah berapa orang suami kita pun, tapi suami yang terbaik itu akan menjadi suami kita di syurga. So untuk yang sekufu iman itu sekufu itu saya berat mengatakan dia sekufu iman. Sekiranya iman itu berbeza, maka penceraian jodoh itu akan berakhir begitu sahaja. Maksudnya takkan sambung kat syurga lah. Samalah seperti kalau kita kaitkan dengan Nabi Nuh dan Asiyah punya cerita pun sama. Maksudnya jodoh mereka berakhir kan. Berakhir lah, maksudnya takkan sampai ke syurga lah. Kerana mereka tak sekufu daripada iman. So kena make sure benda ni lah. Maksudnya kalau sahabat lelaki periksa lah isteri tu kan, sama periksa diri kita juga. Sebab tu Kak yang ni setakat yang Kak ni jumpa lah kan macam tu. Pengalaman peribadi Kak ni macam tu. Kalau kita tengok kenapa bercerai, sebab salah seorang daripada ni, tak kira suami atau isteri, dia bukannya seorang jadi buruk, seorang jadi baik Dia bukan seorang ke laut. Tak. Jangan kata maksudnya apabila penceraian berlaku, seorang tu jahat, seorang tu baik, atau seorang tu syurga, seorang tu neraka. Tak. Yang Kak ini nampak adalah dia tak sekufu je. Dia macam lain level. Tapi sama-sama matlamatnya sama, ke syurga. Okay? Tapi lain level. So bila dah tak sekufu, maka penceraian tu akan berlaku. Tapi kan kita kan manusia, kita akan sentiasa bertaubat, kita akan betulkan diri kita, dan matlamat kita pun sama. So kita akan berubah. Itu yang kemudiannya jadi berubah. That's why kena perhalusilah. Sebab tu dia mesti sama-sama. Suami kena menjadi penjaga, pelindung, pemimpin yang baik kepada isteri. Isteri kena ini yang ciri-ciri yang Kak nak cerita ni. Isteri pun kena berubah menjadi isteri yang punya ciri-ciri untuk lelaki yang baik tu tadi. Kalau ada orang kata, kalau macam tu Kak Yani, nanti kalau saya berubah, suami saya tak berubah-ubah, maka saya akan bercerai lah dengan suami saya tu. Saya tak nak lah kalau macam tu. Sudah, takkan sampai bila korang nak hidup ke laut? Takkan sampai bila korang nak hidup dalam keadaan jahil? Takkanlah sampai bila kehidupan iman rumah tangga korang tu, kehidupan boleh tak Kak ini cakap macam tu, kehidupan iman? Maksudnya kepercayaan lebih kurang je, macam tak ada pun perbezaan. 10 tahun dulu macam tu jugalah korang punya cara fikir terhadap agama dan terhadap terhadap amalan diri sendiri. Sekarang pun lebih kurang juga kan. Macam manusia, Allah kan suruh kita menjadi lebih baik daripada semalam. Alright, so kita balik pada ciri-ciri tadi. Harap menjawablah Tuan Azli. Kita sama-sama belajar Tuan Azli. Saya ingatkan lagi, sebab saya ni bukannya bagus sangat pun, pandai bercakap je, tapi kadang-kadang menggoreng je lebih. Tu suami saya selalu marah. Kata ya ke? Sebab madu saya kan dia ni meja hadis kan, dapat Al-Quran lagi apa semua. Jadi
bagus lah. Compare dengan diri saya ni, manalah pandai sangat. Saya pandai, yelah saya main melabun. Kata orang Perak, pandai melabun je. Alright. So kalau kita dah dapat seorang suami yang penjaga yang baik, pelindung yang baik, pemimpin yang baik. So sebagai hadiah ni yang Allah minta, yang Allah sarankan, yang Allah seru seorang isteri, dalam Quran ni Allah cakap, maka 3 perkara isteri kena jadi untuk seorang suami. Pertama, seorang isteri perlu menjadi lemah lembut, perlu menjadi isteri solehah. Sebenarnya dalam Quran kata isteri solehah. Isteri solehah, bila sebut isteri solehah mesti lemah lembut, mesti berkasih sayang. Dan yang paling penting sekali adalah suami pandang isteri dengan rasa tenang. Kadang-kadang suami tak pandang pun. Suami macam kat ni kan kita orang kan giliran, suami tak pandang lagi muka kita orang, tapi suami rasa tenang dengan kami. Apabila suami rasa tenang dengan isteri, itu maknanya barangkali kita akan dapatlah label label isteri solehah, barangkali kan. Faham tak? So ada yang kata, Kak Yani, saya memang nampak dia tenang, tapi kalau dia marah, amboi, tak ingat dunia kalau dia bercakap. Itu kita kena betulkan balik. Maksudnya pengawalan emosi kurang betul, anger management tak sesuai. So didik lagi isteri tuan tu sehingga mampu menjadi isteri solehah yang baik. Dan sahabat wanita pun samalah. Bila kita dah tahu kan, rupa-rupanya Allah suruh kita jadi isteri yang tenang, yang suami rasa, kalau dia sebut perkataan isteri dia tu, dia rasa tenang, dia rasa nyaman, okay, dan dia rasa nak balik. Tenang, nyaman ni kadang-kadang tak semestinya, yelah, maksudnya memanglah ada orang rasa macam dia nak balik juga kan. Tapi bukan atas faktor tenang tu tadi, bukan. Dia nak balik atas faktor-faktor lain. Kan, barangkali isterinya melayan tempat tidur tip-top. Jadi tapi dekat tempat tidur je lah dia tenang. Yang lain semua serabut, bergaduh bagi nak gila. So tak mau. Kita nak jadi isteri tu semuanya mesti dalam keadaan tenang. Bagaimana nak jadi isteri tenang? Pertama, kalau kita nak jadi isteri yang mampu menenangkan suami, kita nak jadi isteri yang mampu menenangkan suami. So kita mesti kena tenang dulu. Gitu. Faham tak? Kalau kita tak tenang, kita tak mampu menenangkan diri kita, kita tak mampu bercakap dengan tenang, kita tak mampu berfikir dengan tenang, kita tak mampu nak menghasilkan getaran yang tenang, suami kita tak akan mampu dapat ketenangan tu. Dia tak akan rasa pun isteri dia tenang. Dia akan rasa isteri aku ni kalau naik angin, na'uzubillah. Dia akan cakap macam tu. So kita tak nak. Kita nak suami kita labelkan kita sebagai, alhamdulillah aku ada isteri yang tenang, seronok nak balik. Rasa nyaman, rasa apabila balik tak nampak muka isteri pun rasa tenang. Kan? Apatah lagi kalau nampak dan duduk depan isteri dan duduk sebelah isteri tu, tak rasa nak marah, rasa seronok. Itu yang kita nak. Itu yang Allah suruh. Okay? So korang isteri-isteri kat luar sana tu kena check lah diri sendiri. Tanya-tanyalah dengan suami, abang rasa kan yang ini isteri yang menenangkan tak? Kalau yang ni lah namanya. Abang rasa Mira ni isteri yang tenang tak abang? Kalau dan tak salah pun kalau kita dengar dengan tak naik angin, kita dengar apa yang suami cakap dan kita kawal emosi kita sehingga kita berjaya tak naik angin dengan apa yang suami kita ceritakan. Sebab kan kita nak sama-sama masuk syurga. Kita nak sama-sama menjadi seorang wanita dan seorang suami, seorang wanita dan lelaki yang soleh dan solehah. So ubahlah diri kan. Kalau semalam kita tak belajar untuk tenang, hari ni kita belajarlah. Kak yang ni senanglah cakap suami Kak ini baik. Siapa kata? Bukankah semua manusia dalam dunia ada jahat dan baiknya? Ada dosa dan pahalanya. Ada buruk dan baiknya. Kalau korang sibuk cakap Kak ini lain lah, madu Kak ini baik. Madu aku pun manusia juga. Kak sabarlah, Kak ini lain lah, Kak ini baik. Siapa kata? Korang tak tengok lagi kalau Kak ini naik hantu macam mana? Faham tak?
Tidak mungkin akan ada manusia yang terlalu sempurna. Manusia ada baik, ada buruknya. Ada jahat, ada baiknya. Ada lemah, ada kuatnya. Kan? Apatah lagi kita isteri, suami. Dah biasa dah tengok suami tu. Macam tu kan. Waalaikumsalam Kak Miza, apa khabar? Mata, Alhamdulillah Kak, banyak manfaat ikuti pencerahan Kak. Semoga sentiasa dalam keberkatan. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih atas doanya Tuan. Amin. Alright. Seterusnya. Ini kita Kak yang dimasukkan dalam modul tu. Benda ni Kak yang dimasukkan dalam modul tau. Modul poligami harmoni, membentuk keluarga poligami harmoni mengikut sunnah dan Quran. Quran dan sunnah. Okay. So seterusnya apa? Seterusnya selain daripada suami seronok, nyaman, tenang kan, dengan isteri-isteri yang solehah, isteri-isteri yang mampu menenangkan dirinya. Seterusnya adalah suami juga minta, perlu, Allah suruh, Allah seru wanita-wanita untuk menjaga harta suami. Ada kisah yang Kak ini dengar, katanya si suami ni tak ada, dia memang kerja jenis outstation isteri pertama. Suami dia memang jenis kerja outstation, sekali balik rumah kena jual. Rumah dah kena jual. Dia kata, Kak, saya beli rumah tu Kak, isteri saya jual Kak, dia pergi duduk menumpang kat rumah orang, rumah tu dia pergi jual. Tak tahu nak cakap lah kan. Biasanya lah apabila berlaku konflik sebegini dahsyat, kadang-kadang kita Kak Yani pun kalau nak kata perempuan tu teruk benar kan, perangai macam tu macam ni, meroyan lebih-lebih, betul. Tapi kadang-kadang kita kena muhasabah diri kita dulu. That's why nak ubah orang ni, nak ubah isteri, atau si suami suami nak ubah isteri, atau isteri nak ubah suami. Kan? Dua tu. Suami nak ubah isteri nak ubah suami. Tak boleh. Dia kena isteri ubah diri isteri, suami ubah diri suami, barulah pasangan kalian akan berubah mengikut perubahan kalian. Faham tak? Jangan fikir saya nak ubah dia Kak. Dia kalau cakap dengan saya memetik. Kan macam ayat sahabat ni lah, kalau cakap tinggi suara, memetik. Apalagi bini keras kepala, cakap macam petik, tak hormat nasihat suami. Ini kata si suami ni lah. So kalau kalian diuji dengan jenis isteri begini, fahamilah Allah izinkan kalian dapat isteri begini. Yang si isteri pula, Allah izinkan kalian dapat suami yang begini. So kita kena take a challenge, ubah diri kita. Ubah diri kita tau, bukannya ubah suami kita, bukan ubah isteri kita. Ubah diri sendiri. Allah, kau izinkan aku dapat isteri aku ini, kau izinkan aku dapat suami aku ini. Pasti ada hikmahnya ya Allah. Hari ni aku nak ubah. Okay, hari ni aku nak ubah. Ini benda yang kita kena buat. Dan ia perlukan determination. Dia bukannya boleh cakap, aku nak berubah ya Allah, aku nak berubah. Lagi buat lagi perangai macam yang sama semalam-semalam. Tak mau. Nak ubahlah. Dah kata berubah, tu berubahlah. Kalau kadang-kadang orang yang ambil slot dengan Kak ini tegur, benda ni kena ubah. Okey. Lagi dia buat lagi. Kalau dah coaching berbulan-bulan tapi tak berubah-ubah juga. Kalau tak boleh nak dibetulkan, then kalau kita hidup tak boleh ditegur, kalau di hidup tak boleh dibetulkan, macam kita semua yang betul, then what's next? Kan? Perkara ini perlu difikirkan. Bukan semua. Kena ingat satu perkara lah, dalam dunia ni kita ada dua. Satu, habluminallah, habluminan-nas. Okay? Muhammad Zakaria Margona, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kabari waras live yang ditunggu-tunggu, Masya Allah. Terima kasih tuan. Okay, seterusnya, kena jaga harta suami. Kena jaga. Itu tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Kadang-kadang macam Kak ini pun, ya Allah, tuanku bercinta kalau suami bagi arahan. Sebab suami Kak ini ni jenis yang suka simpan barang. Jadi kadang-kadang kita tengok wire tu, aduh, wire tu berkotak-kotak kan. Abang, boleh tak yang ni buang wire ni? Yang ni masuk bilik ni berdosa. Contoh dia keluar macam tu kan. Aduh, bercintanya aku, ya Allah, ya Tuhanku. Tak boleh. Memang ia sangat berbeza. Dan apabila kita berbeza pandangan macam ni, ia menjadi sebuah cabaran untuk kita kan. So kita kena take a challenge lah.
Allah, aku nak jadi isteri solehah yang kau sayang, ya Allah. Tu doanya. Allah, aku nak jadi isteri taat solehah yang kau sayang, ya Allah. Berikanlah aku kekuatan. Kenapa Kak ini gelak? Sebab Kak ini selalu menghadapinya. Kak ini selalu menghadapi perasaan ini. Kan? Sebab bukan senang kita nak jadi isteri taat solehah yang Allah sayang. Kak ini cerita sikit. Kenapa Kak ini bukan tiba-tiba jadi baik macam ni tau. Kisah dulu-dulu, mula-mula kahwin dulu kan dengan suami yang pertama dulu. Kesian juga kadang-kadang. Yelah, dia dulu dapat isteri yang Allahu Akbar, perangai jahil kan. Yang nak air katanya kan. Kita ni bawa balik kerja, Kak ini pernah cerita lah benda ni kan. Tapi Kak ini cerita lagi lah sekarang. Kita bawa balik. Kak ini kan dulu memang kerja outstation. Contoh dari, sebab dulu dah duduk Ipoh. So kat Ipoh setiap hari, seminggu 2 kali atau 3 kali Kak ini outstation. Pergi Teluk Intan, pergi Gerik, pergi Kuala Kangsar, Manjung. Korang bayangkan lah. Bayangkan sekarang Kak ini nak korang bayangkan. Daripada Ipoh, pagi drive pergi Gerik yang bawa kereta 2 jam setengah, 300 km. Patah balik 600 km. Sampai rumah mesti sebelum maghrib. Okey, suami Kak ini jenis yang tak mau isteri dia duduk kat luar lama-lama. Malam-malam kat luar dia tak nak. Okey, sebelum maghrib balik. Sebelum maghrib balik, nanti sampai rumah dia suruh masak. Okey, Kak ini pun bukan ni selalu sangat argue pasal masak ni sebab penat kadang-kadang kan. Okey, kadang-kadang masak, kadang-kadang tak. Dah siap basuh pinggan semua-semua ni kan. Lepas makan lah basuh pinggan semua kan. Kita pun nak masuk kan. Baru dapat barang 5 minit. Yang nak air teh. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku bercinta nak buat 1 cawan teh je. 1 cawan. Bukan susah sangat. Pergi je lah dapur, masak je lah air. Letaklah buat tak sampai 10 minit siap. Hidang. Dapat pahala besar, betul tak? Oi, kita ayah ni punya mulut. Abang, saya penat. Abang tahu tak, tadi kenapa abang tak minta masa saya kat dapur? Kadang-kadang tertidur, kadang-kadang pergilah ke dapur buat juga, tapi mulutnya pompek ulu. So, abang tak faham perasaan saya tahu. Suami tu diam je, baik. Suami kat ini baik. Suami kat dulu sekarang semua baik. Bahagi air. So dapat air nasi, dia kata. Tapi kita ni, ya Allah, hentak-hentak kaki masuk bilik. Nampak tak? Bukan kerana kita ni macam ni. Yelah, kita ni jahat lah. Tapi kalau orang kata suami Kak ini tu pun takkan lah. Ya, tapi padahal Kak ini dah tahu dah suami tu nak minta air teh tiap-tiap malam. Apa salahnya aku buat cepat-cepat kan? Tak, perangai. Nampak tak? So ini perlukan perbincangan suami isteri. Ini perlukan komunikasi yang baik. Suami pun kena faham isteri tu, dia dah penat. Yang boleh tak buatkan air? Lebih cepat bagi tahu isteri pun. Kalau suami buat tu, bagilah buatlah cepat-cepat. Dah tahu memang keperluan dia. Faham tak? Jadi ini hebat sedoloku. Itu pengalaman yang boleh di-share bersama. Saya memang suka kongsi. Sebab saya rasa ini adalah kesilapan sahabat-sahabat, kesilapan diri saya yang saya rasa kesilapan ni adalah kesilapan kecil yang menyebabkan suami tu restless. Kan? Kalau setakat setahun 2 tahun kahwin, isteri popek pasal kerja rumah, dia boleh tahan lagi. Kalau masuk 5-6 tahun, isteri tu bebel je, rumah bersepah, mana-mana suami pun takkan tahan. Masalahnya isteri pula tak tahan kemas rumah hari-hari. That's why Kak ini cadangkan. Kak ni minta maaf lah, cadangan Kak ini blur-blur sikit. Siapa yang boleh ikut lah. Koma yang suka berbembel ni, okay. Isteri yang suka meluahkan, suami yang tak tahan dengan luahan isteri. Ini bahasa yang lebih baik lah. Okay, bahasa yang biasa. Koma yang suka sangat bebel, tak berhenti-henti tu, mulut babe tu. Okay. Suami pula dia yang dah tak tahan, meleleh tak telinga, benanah tak telinga, dek letiran isteri. Buat satu jadual. Bukan jadual untuk, Kak ini faham lelaki memang tak suka kemas rumah, faham. Tapi benarkan isteri ada me time dia. Kalau belum poligami pun tak apalah. Kalau belum poligami pun buat je lah. Yang dah poligami, dia memang macam tu. Dia memang orang poligami je, isteri yang poligami je faham bila Kak ni sebut me time tu seronok macam mana. So isteri yang belum poligami ni nak rasakan keseronokan itu dengan suami, kena beri me time kepada isteri. Biar isteri hang out dengan dunia dia sekejap. Jagalah anak. Lantaklah rumah macam nak haru biru pun. Tuan buat
Kak ini bagi tips. Tuan buat 3 bulan sekali. Tak payahlah sebulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali tuan bagi isteri tuan keluar. Pergilah dia nak buat apa-apa dengan siapa-siapa, dengan kawan dia, dengan adik-beradik, dengan mak dia ke apa ke. Dia balik rumah kemas. 3 bulan sekali. 3 bulan. Dalam masa 90 hari, Kak ini bagi, Kak ini minta korang buat sekali je. Korang tengok dia punya suka, itulah hadiah terbaik. Itulah hadiah terbaik, tahu tak? Perempuan ni memanglah dapat emas tu suka. Tapi sebenarnya apabila ada orang menguruskan rumah dia. Menguruskan rumah dia. Tapi ada juga kes yang Kak ni jumpa, dia tak suka orang masuk rumah dia. Ada orang dia tak suka, ada orang pegang sentuh barang-barang dapur dia. Kalau isteri tuan jenis yang macam ni, kena berhati-hatilah. Okay? Kena tahu keperluan isteri tu macam mana. Seterusnya, isteri yang menjaga maruah dan kemaluannya. Okey, isteri, Kak ini ulangi, isteri yang menjaga maruah dan kemaluannya. Kemaluan ni semua orang faham, tahu dah, tak payah nak explain lebih-lebih lah. Maruah. Perasan tak, kadang-kadang, Kak ni ambil contoh simple dekat office. Dekat office. Kita ni, ialah geng-geng office kan. Geng-geng office. Jadi, kita pula jenis huha. Jom minum jom. Pukul 10 pagi. Jom minum jom. Jom ramai-ramai keluar. Lelaki, perempuan. Atas dasar apakah kalian keluar? Kawan sekerja. Ada 3 perkara kita boleh berhubung dengan lelaki. Pertama, kerana muamalat. Jual beli. Kedua, ilmu. Ketiga, darurat. Bekerja dengan lelaki tak apalah, boleh. Nak minum dengan lelaki tu atas dasar apa? Nak keluar dengan office mate tadi atas dasar apa? So perkara ini, kalau kita tak perhalusi betul-betul, kita boleh menyakitkan hati suami. Semak mata suami tengok. Tapi suami, tak apalah. Benda ini kita kena jaga. Maruah suami. Tarmizi Sani. Dulu saya tak pernah nak minta isteri masak apa yang saya suka makan atau buat air. Sebab saya fikir aku masih ada kudrat. Aku boleh buat sendiri. Kalau nak makan apa-apa, cari je kat luar. Kalau tak ada apa-apalah. Isteri pernah tanya sampai bila tak nak suruh. Saya cakap tak apa, aku sihat lagi. Kalau balik kampung baru minta adik masakkan ke. Atau kadang-kadang adik akan tanya, awak balik kampung kan, awak nak makan apa? Tuan, kalau isteri tuan tanya, tuan nak makan apa, abang-abang nak makan apa, cakap je, isteri suka. Okay? Dan menggeramkan isteri apabila tuan minta dekat adik dia, tak minta dekat dia. Tahu? So sekali-sekala. Jangan susahkan isteri selalu. Sekali-sekala boleh susahkan isteri. Tak salah. Isteri tu adalah ladang. Bukan setakat boleh bercucuk tanam, boleh menyusahkan juga untuk disuruh masak. Gitu. Okay. Seterusnya tadi apa tadi? Maruah kan? So kita kena jaga maruah diri suami kita. Kita kena fikir. Kan perempuan-perempuan kan susah sikit nak fikir kan? Tapi hari ni Kak ni suruh korang fikir. Fikir sekejap. Apa sebenarnya perkara yang korang buat yang boleh menjatuhkan maruah suami? Sekiranya ada, berhenti daripada melakukannya. Okay? Perlu berhenti. Jangan teruskan. Sangat bahaya. Ia akan menjadikan kita hamba Allah yang tidak disayangi oleh Allah. Oleh suami tak apa lagi. Kita boleh pelan-pelan pujuk dia. Kalau Allah laknat, tak mau. So, berhenti. Ada orang cakap, contoh message simple. Aku nampak tadi, balik rumah tanya, kau dah siap ke kerja bos suruh buat tu? Tu kawan lelaki kita kan. Aku stres babe. Bos tu pun agak-agak lah tulis komen lama-lama. Bos tu cakap, lama-lama dia cakap, aku nampak kau macam stres dekat office kau, kenapa? Laki aku ni, tanpa sedar kita dah bercakap begitu dengan dia. Jadi benda ini kena jaga-jaga. Okay. Seterusnya, isteri bantu perjuangan suami. Ini perkara yang paling susah. Contoh, Kak Yani tak suka politik. Kak Yani duduk dekat tempat politik. Kalau duduk di meeting yang politiknya meeting tu, ni apa kata? Macam tu tahu tak?
Duduk ni dekat kakak peha semua ni, mengenyek rasa, ya Allah, bila aku nak balik ni, ya Allah, kenapa dia orang cakap pasal ni, pening lah. Tapi isteri pertama, madu kat ini pertama, dia sangat boleh bercakap pasal politik. Isteri kedua pun sama. So tapi kat ini tak boleh, kat ini belum boleh. Wallahualam lah, kalau Allah ubah tu boleh lah kan. Tapi atas arahan suami, kena pergi juga, kena duduk dekat meeting tu, kena dengar, kena bantu perjuangan mereka. Susah tak? Susah gila. Oh, memang sepanjang jalan tu kan fikir, apa aku buat ni, ya Allah, Tuanku, aku buat apa kat sini, ya Allah, kau tolonglah bagi aku kekuatan, ya Allah, aku buat apa ni. Benda ni, faham tak? Perasaan inilah yang boleh menyebabkan suami menyampah dengan isteri, sebab tak bantu perjuangan suami. Kadang-kadang bantu perjuangan suami tapi lain pendapat. Dalam perjuangan yang sama, lain pendapat. Suami kata A, isteri kata B. Kan? Macam dulu, kisah-kisah politik dulu tu, kan? Suami kata kulit harum manis, isteri kata isi harum manis. Contoh kan? Yang faham-faham lah. Perjuangan sama, politik yang sama, tapi seorang dah jadi orange, seorang dah jadi hijau kan. Macam tu. Dia menyebabkan lain hala tuju. Dan juga tak boleh. Kalau sama-sama pandai menghormati, tak apa. Ada yang tak boleh menghormati pun. So kita isteri kena bantu perjuangan suami. Abang berjuang untuk memastikan ikan-ikan di dalam kolam itu semua dapat makan hari-hari. Kan? Itu respon Kak Yani lah. Abang berjuang untuk bagi monyet makan selalu. Allahu Akbar. Aku yang tak berapa hidup kebinatangan ni. Sebab Kak Yani memang bukan jiwa binatang. Suami tu berjiwa binatang, animal lover. Memang sangat sayangkan binatang. Kalau dia balik, kucing rumah sebelah tu bukan miau lagi. Kak Yani ni, aduh, kenapa nak kena bermasuk kucing ni bang? Ni bukan, dia siap beli makan. Dia sanggup keluar pergi beli makanan. Dia sanggup berhabis beratus-ratus beli benda binatang. Makanan binatang, semua dia binatang. Ni, susah gila nak berjuang untuk membantu perjuangan suami. Faham tak? So, kena betulkan diri bab. Kalau tak betul, betulkan sekarang. Ubah sekarang. Seterusnya. Last ni. Suami tak suka isteri yang banyak membantah sebenarnya. Selagi tak langgar syariat, ikut je. Tapi kat yang ni saya kena ikut suami saya pergi mancing. Kat ni saya tak suka. Samalah. Tapi apa jadi bila suami kat ini pergi menjala, suami kat ini suka menjala. Bila suami pergi menjala, saya kerja dengan Junisa. Saya kerja dengan suami, faham sangat ni. Lepas meeting balik rumah kena ceramah, nangis-nangis. Ini pun satu benda yang seksa gila weh. Betul, Kak ini faham sangat. Kak ini sanggup lah buat bodol. Buat tak pandai. Saya buat pandai, saya dia suruh buat macam-macam. Lepas tu aku pengsan, kena marah. Kak ini pernah kan, suami ajak menjala. Dan ajak menjala dia memang suka ajak menjala. Masa mula kahwin bulan ni, ya Allah, menjala. Menjala. Kenapa kita kena pergi menjala bang? Tak apa, abang suka. Jala kat longkang je pun. Macam, tolonglah kan. So, apa yang Kak ni buat adalah, Kak ni suka ambil gambar. So, Kak ni akan ikut dia pergi menjala. Kak ni akan ambil gambar pokok, akan ambil gambar ikan, akan ambil gambar semak, akan ambil gambar suami yang tengah menjala tu, whatsoever. Janji kita berada di sebelahnya waktu dia menjala. Faham tak? Kita kena ubah diri kita sehingga menjadi isteri dambaan suami. Gitu. Memanglah susah. Kak ini faham. Ada yang cakap Kak ini, saya nak suami yang dulu tu. Faham tak? Saya nak suami yang dulu-dulu tu. Yang dulu tu macam mana? Yang dulu tu, yang masa mula-mula saya kenal dia. Masa zaman kami bercinta dulu, dia lain Kak ini. Sekarang ni dia lain. Siapa yang cakap perkataan macam ni, korang kena ingat, manusia berevolusi. Manusia berubah. Okey, manusia tu berevolusi. So apabila manusia berevolusi, manusia tu berubah. Jadi terimalah perubahan suami. Sebab tu kenapa ramai ilmuwan yang cakap 5 tahun, setahun kahwin lain fasa, 5 tahun kahwin lain fasa, 10 tahun kahwin lain fasa, 15 tahun kahwin lain fasa, 20 tahun kahwin lain fasa. Kenapa?
Sebab dia ada perubahan fasa-fasa dia. Masa memula korang kahwin lain, masa lepas 5 tahun lain, 10 tahun perut pun dah boncet ke depan, lemak pun dah bertambah, cara fikir dah berbeza, tindakan, perlakuan, perubahan, physical, mental, psikologi, social, semuanya berubah. Korang masih nak lelaki yang korang jatuh cinta dulu? Weh, memang tak dapat. Memang tak dapat. So, apa yang kita kena buat adalah kita perlu belajar untuk berubah. Perlu belajar menerima perubahan. Sebab itu, Kak Yani kurang percaya apabila ada lelaki-lelaki yang cakap awaklah satu-satunya isteri saya dunia akhirat sampai ke syurga. Macam tu. Bukan Kak Yani tak percaya. Sebab kita takkan tahu apa yang Allah takdirkan buat kita. Faham tak? Kita takkan tahu apa yang Allah takdirkan buat kita. Barangkali dia isteri satu-satunya isteri kita sampai syurga. Tapi barangkali dia satu-satunya isteri pertama kita. Akan adalah satu-satunya isteri kedua kita, satu-satunya isteri ketiga kita, dan satu-satunya isteri keempat kita. Wallahualam. Berapa ramai lelaki yang Kak ini jumpa, saya tak pernah terfikir pun Kak ini yang saya akan berpoligami. Kemudian Allah datangkan rasa. Dulu saya duk marah-marah lelaki nak poligami. Saya marah, saya tuduh dia tak setia. Saya rasa menyampah lelaki duk cakap-cakap poligami. Lah ni saya yang ada rasa nak poligami. Betapa susahnya. Kak Yani baru ada kot Kak ini cerita baru-baru ni. Seorang lelaki menangis berbulan-bulan, menangis. Ambil coaching dengan Kak ini menangis yang bukan sikit-sikit tau. Menangis sungguh-sungguh. Kenapa dia menangis? Sebab dia nak menolak perasaan dia untuk berpoligami. Dia nak menolak perasaan. Dia takut itu hanya fitnah semata-mata. Dia tak nak layan perasaan dia nak poligami itu. So dia tak nak. So dia menangis tu kerana dia tak nak bukan dia nak Korang sahabat-sahabat wanita semua kena belajar sesuatu daripada cerita ni. Sahabat lelaki pun sama. Jangan ingat seronok poligami. Tak. Sekali lagi Kak ini ingatkan, seronok poligami ni maybe paling lama 2 jam. Paling kejap 10 minit. Lebihnya adalah tanggungjawab. Okay? Dan amanah. So itu semua adalah memerlukan kedarat, memerlukan kudrat, memerlukan tenaga yang bukan sikit-sikit. Bukannya seks saja yang perlukan tenaga, bergaduh memerlukan tenaga, mendidik isteri pun perlukan tenaga. So korang kena punyai matlamat yang besar, tuju yang besar, jiwa yang besar. Kan? Dah kahwin, pandang isteri. Ada yang rasa bila dah kahwin pandang isteri pertama makin cinta. Aduh, apa jadi dengan isteri kedua ni? Aku bukan tak suka kat dia. Dulu dia lain, dulu dia boleh terima. Sekarang ni aku tengok masak pemalas, sedap lagi bini nombor 1 aku masak. Ini perasaan biasa. Perasaan biasa seorang lelaki apabila masuk dalam alam poligami. Sebab apa? Apatah lagi kalau lelaki ni kahwin dengan janda. Dia balik rumah. Contoh, dia balik rumah janda. Isteri dia yang janda lah. Dulu perempuan tu janda. Dia kahwin dengan janda tu. Janda tu anak 3 contoh. Janda tu dah lah ada anak. Janda tu dah berumur lah sikit, mungkin 40-an. Janda tu ada kerja, ada rumah. So dia balik, dia kahwin dah dengan janda tu kan. Betul dia balik. Rumah janda tu dengan suami dia dulu. Jadi dia balik, adalah dia pegang kerusi ni. Ni kerusi ni saya beli masa dengan suami lama. Dia duduk dekat sofa pun sama. Dia masuk dalam bilik pun sama. Dia pergi dapur pun sama. Faham tak? Jadi apabila bukan setakat pegang sofa, perabot dan sebagainya, anak yang dia nampak dekat rumah tu pun anak janda tu dengan bekas suami dia. So, anak isteri dia dengan bekas suami dia. Itu ayat betulnya salah, maaf ya. So, apabila perasaan tu dia jadi macam, weh, ni bukan dunia aku. Isteri aku kat sana, anak aku kat sana, rumah aku dekat sana. Inilah yang akan akhirnya menjadikan si suami macam nak ceraikan aja isteri kedua apabila isteri kedua mau yang lebih-lebih. Kak Norita, itulah suami saya cakap, sedapnya kejap, yang lain tanggungjawab. So jangan buruk sangka dengan suami, kan? Ini Puan Norita ni isteri pertama yang positif. Sahabat-sahabat boleh berkawan dengan Kak Norita ni. So bukan senang sebenarnya, okay? That's why kita kena belajar. Gitu. Alright. So saya dah habis cakap. Sebenarnya dah 49 minit dah saya popek. Saya dah habis cakap dah topik yang saya nak cakap. Kan ada soalan, setakat ni saya tak nampak soalan pun. Baguslah tak ada soalan. Kalau ada soalan kan saya melengit-lengit kadang-kadang.
Um, apa tadi? Okey, berbalik kepada sahabat-sahabat lelaki yang saya ada satu pesanan lah saya nak pesan lah kan. Saya faham kalian sahabat-sahabat lelaki yang susah nak belajar dan rasa sedikit ego. Maaf saya sebut benda ni. Sebab ada banyak kes yang saya dapat, sebab saya perempuan. Jadi sahabat-sahabat perempuan selalu mengadu dengan saya. Dan ada kes-kes yang isteri dia yang ambil personal coaching tu dengan saya. Tapi saya rasa macam, okey, bagilah saya cakap dengan suami. Kan, tak apa, saya bagi free je. Saya cakap dengan suami. Bukan saya nak betulkan suami, tak. Tapi saya nak bantu suami bagaimana nak uruskan emosi isteri dia. Tapi Allahu Akbar, suami-suami ni egonya, Masya Allah. So sahabat lelaki semua, sekiranya kalian benar-benar mahu berpoligami dan mahu mencari keharmonian dalam kehidupan poligami kalian, jangan berhenti daripada belajar, kena teruskan belajar. Fasa ada banyak. Kalau kat Imam senaraikan 5 fasa. So tak semestinya kalian berjaya bernikah dengan jayanya pada isteri. Yalah, contoh dah kahwin, dah berjaya dah. Nampak isteri pertama tenang,